Hai semua murid-murid, selamat pagi. Assalamualaikum. Cikgu harap hari ini murid-murid masih sehat dan bersemangat meneruskan pembelajaran Bahasa Melayu tahun 2. Hari ini kita mempelajari kemahiran menulis. Kita masih lagi berada dalam unit yang sama, unit 10, iaitu uniknya budaya kita. Objektif pembelajaran hari ini, pada akhir pembelajaran dan pemudahcaraan, cikgu harap murid-murid akan dapat menulis perkataan dan frasa yang diimlakkan dengan betul. Tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah berkaitan dengan negeri Sabah di bawah Bayu, iaitu sedapnya amplang. Ini ialah amplang. Cikgu rasa semua murid-murid tahu apakah amplang. Amplang ini merupakan makanan tradisional di negeri kita, iaitu negeri Sabah. Baiklah, murid-murid bersedia dengan buku teks. Buka muka teks, muka surat 66. Kita baca petikan yang disediakan dan lihat gambar-gambar yang ditunjukkan. Baik, tajuknya ialah sedapnya amplang. Kita baca bersama-sama ya. Rahisin dan keluarganya pulang ke Sabah. Pulang ke Sabah. Ini ialah, kalau kita lihat di sini, ini ialah gambar negeri Sabah kita, gambar bendera negeri Sabah. Sabah negeri di bawah Bayu. Okey, kita sambung ya. Nenek Rahisin menghidangkan makanan tradisional masyarakat Sabah, iaitu amplang. Nenek Rahisin menerangkan cara-cara untuk membuat amplang. Okey, yang pertama, mula-mula sediakan bahan. Apakah bahan-bahan yang murid-murid? Baca di sini. 300 gram ikan tenggiri, 280 gram tepung ubi, 20 gram tepung gandum, 1 biji telur, 30 ml minyak masak, 5 ulas bawang putih dikisar, garam dan gula secukup rasa, dan serbuk perasa yang dibenarkan. Baik, langkah yang kedua. Kemudian rebus ikan dan ambil isinya. Campurkan isi ikan dengan telur dan minyak. Langkah yang ketiga, gaulkan bahan tersebut dengan air, tepung gandum dan tepung ubi. Jadikan dough berbentuk berbola. Apakah dough tersebut? Apabila kita sudah campur isi ikan tadi dengan air, tepung gandum, tepung ubi, jadilah dough. Ini ialah gambar yang menunjukkan dough ya murid-murid. Ini dough. Kemudian dough ini kita bentukkan kepada bentuk bulat-bulat. Berbola lah seperti bentuk ini. Okey, kemudian kita sambung. Berbola itu direbus dan dikeringkan. Akhir sekali, langkah yang terakhir, goreng berbola dan hidangkan panas-panas. Baik, bila sudah dihidangkan, sudah siap digoreng, hidang panas-panas, kita boleh makan ya, sebagai makanan ringan kita. Dan sekarang ini, amplang ini juga sudah dikomersialkan. Amplang ini juga dijual, dipaket, masukkan, dibungkus dalam plastik macam ni dan dijual di kedai-kedai. Ya. Baiklah murid-murid, daripada petikan yang telah kita baca tadi, kita dapat lihat ada beberapa perkataan dan frasa yang berwarna merah. Mari kita baca semula perkataan-perkataan tersebut. Yang pertama, makanan tradisional. Makanan tradisional. Kedua, amplang. Ketiga, bahan. Keempat, rebus ikan. 5, minyak. Keenam, hidangkan panas-panas. Ketujuh, dough. Dan yang terakhir, berbola. Baiklah, daripada 8 perkataan ini tadi, latihan yang pertama hari ini, cikgu mahu murid-murid
tulis semula perkataan dan frasa tersebut di dalam buku tulis kamu. Okey, tulis dengan ejaan yang betul. Okey, ada 8 perkataan dan frasa di sini. Jangan lupa tulis hari dan juga tarikh. Ini ialah latihan yang pertama. Okey, tulis di dalam buku tulis. Seterusnya, latihan yang kedua. Latihan yang kedua, awak perlu membuat latihan di dalam buku aktiviti muka surat 74. Tetapi untuk latihan ini, awak perlu mendengar dahulu perkataan yang cikgu sebutkan akan datang ini sekejap saja lagi. Kemudian tulis perkataan dan frasa tersebut dalam ruang yang disediakan. Awak mesti dengar betul-betul. Kemudian tulislah perkataan tersebut dekat ruang yang disediakan ini. Jadi kita baca bersama-sama, buka buku aktiviti muka surat 74. Murid-murid sedia dahulu ya. Baik. Arahan di sini, tulis perkataan dan frasa yang diimlakkan. Tajuknya ialah nasi linopot. Nasi linopot. Ini merupakan nasi yang dibungkus di dalam daun. Okey, ini juga merupakan makanan tradisional masyarakat di negeri Sabah. Baik. Nenek, bagaimanakah cara memasak nasi linopot ini? Caranya begini, Julaihi. Baik. Kita baca yang pertama. Bahan yang diperlukan ialah ubi keledek, ubi kayu atau ubi keladi, daun tarap dan beras. Sila tulis perkataan tersebut di bahagian ruangan yang disediakan ini. Cikgu ulang sekali lagi. Bahan yang diperlukan ialah ubi keledek, ubi kayu atau ubi keladi, daun tarap dan beras. Seterusnya, masak nasi bersama dengan ubi yang telah dipotong. Masak nasi bersama dengan ubi yang telah dipotong. Yang ketiga, setelah nasi dan ubi masak, lenyekkan nasi dan ubi tersebut. Kemudian, bungkus nasi linopot dengan daun tarap. Kemudian, bungkus nasi linopot dengan daun tarap. Yang terakhir, dengar dengan teliti dan tuliskan perkataan tersebut. Hidangkan nasi linopot bersama dengan ikan goreng, sambal belacan, telur masin dan ikan masin. Cikgu ulang sekali lagi. Hidangkan nasi linopot bersama dengan ikan goreng, sambal belacan, telur masin, dan ikan masin. Baiklah, cikgu harap murid-murid sudah dapat perkataan yang cikgu sebutkan tadi. Jika tidak boleh, murid-murid ulang sahaja video pembelajaran ini, dengar di bahagian yang telah cikgu sebutkan tadi. Okey, seterusnya, hari ini murid-murid perlu membuat latihan pengukuhan. Buat latihan di dalam buku PBD muka surat 11. Buka buku PBD, modul instrumen PBD ini muka surat 11. Murid-murid perlu menulis perenggan yang telah disediakan itu semula dengan tulisan yang betul. Pastikan
huruf ditulis dengan betul, ejaan yang betul dan tanda baca yang betul. Baik, cikgu harap semua murid-murid boleh menyiapkan tugasan pada hari ini. Tahniah kerana mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Kita jumpa lagi dalam PDPR yang seterusnya. Terima kasih. Jumpa lagi.